Apa yang dah jadi dekat Batam? Kenapa diorang buat rusuhan? Betul ke Melayu kena naya dekat sana? Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi hari ni. Hari tu aku ada dapat satu komen ni cakap pasal orang Melayu kena naya dekat Batam. Aku tak pastilah ramai yang tahu ke tak pasal benda ni. Jadi hari ni aku rasa nak share dengan korang pasal rusuhan dekat Batam berdasarkan bacaan aku. Segalanya bermula dekat Pulau Rempang. Jadi sebelum aku nak terus masuk pasal rusuhan tu, korang kena tahu dulu sejarah Pulau Rempang. Nampak tak betapa pentingnya untuk kita tahu pasal sejarah? Semua benda yang berlaku hari ni takkan berlaku tiba-tiba, mesti ada sebab dia. Jadi untuk kita tahu sebab dia, kita mesti kena tahu sejarah dulu. Pulau Rempang ni terdiri daripada kawasan Rempang dengan Sembulang. Luas dua-dua kawasan ni lebih kurang 16,583 hektar. Kalau ikutkan data daripada Badan Pusat Statistik Indonesia, ada 7,512 orang penduduk yang menetap dekat Pulau Rempang. Daripada 7,000 lebih tu, ada 16 kampung orang asli daripada suku orang Melayu, orang laut dengan orang darat. Inilah saki-baki orang-orang Proto Melayu yang wujud dalam dunia moden ni. Dulu kan, Pulau Rempang ni bukan duduk bawah pentadbiran Batam pun. Tapi pada tahun 1992, wilayah pentadbiran Batam ni dah diluaskan ke kawasan Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang dengan pulau-pulau kecil yang ada dekat sekeliling tu. Bila dah duduk bawah satu pentadbiran, diorang buatkan satu jambatan yang hubungkan antara pulau dengan pulau. Jambatan ni dinamakan sebagai Jambatan Barelang, gabungan nama Batam, Rempang dengan Galang. Kalau ikutkan rekod yang ada pada hari ini, sejarah percaya yang penempatan manusia dekat Pulau Rempang dengan pulau-pulau dekat sekeliling Pulau Rempang tu wujud pada tahun 1834. Tapi bila kajian dibuat, masyarakat dekat Pulau Rempang, Galang dengan pulau lain ni sebenarnya dah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Dedi Arman daripada Badan Riset dan Inovasi Nasional bagi tahu, penempatan masyarakat Melayu dekat Pulau Rempang ni dah wujud sebelum tahun 1834 lagi. Beliau bagi tahu pasal laporan seorang pegawai Belanda iaitu Elisa Netsche pada tahun 1946. Laporan tu cakap masa Belanda first time datang dekat sana, kawasan Pulau Rempang ni memang dah ramai penduduk dah. Kebanyakannya orang Melayu, orang darat dengan orang laut. Dedi Arman bagi tahu lagi, masa tahun 1722 sampai 1818, pusat pemerintahan Temenggung Riau Lingga telah dipindahkan daripada Hulu Riau atau sekarang ni Tanjung Pinang ke Pulau Bulang. Pulau Bulang ni satu pulau yang sebelah dengan Pulau Rempang dengan Pulau Galang. Jadi pusat pemerintahan baru ni dah jadi bukti yang penempatan manusia dekat Pulau Rempang ni dah lama wujud. Kalau tak ada orang, takkan kau nak buat pusat pemerintahan dekat situ? Siapa nak datang? Lepas tu pada tahun 1829, Sultan Riau Lingga iaitu Sultan Abdul Rahman bagi kuasa dekat Raja Isa atau Nong Isa untuk memerintah Nongsa, yakni Pulau Batam, Galang, Rempang dengan pulau-pulau dekat sekeliling dia. Ini jadi satu lagi bukti yang Pulau Batam, Rempang dengan Galang ni dah memang ada penempatan masyarakat. Kalau tak, siapa nak ambil tempat yang hidup segan mati tak mahu? Betul tak? So sekarang ni korang dah faham kan yang mana orang yang duduk dekat pulau-pulau ni dah menetap dekat situ daripada dulu lagi, dah bertingkat-tingkat generasi dah. Jadi apa punca orang dekat sana buat rusuhan? Kenapa diorang tiba-tiba mengamuk? Aku rasa korang dah boleh dapat apa yang aku nak sampaikan kan. So dah lah tu, sampai sini je lah. Korang pun dah tahu apa aku nak cerita kan. Ok, semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Tak ada, aku gurau Ok, puncanya bermula bila ada plan nak bangunkan satu projek yang dinamakan sebagai Rempang Eco City dekat seluruh Pulau Rempang dengan kawasan yang berdekatan. Untuk pengetahuan korang, kerajaan Indonesia dah buat investment agreement yang bernilai 11.5 bilion US dollar dengan Xinye Glass Holdings, pengeluar kaca terbesar dekat dunia. Perjanjian projek ni dibuat masa Presiden Indonesia Joko Widodo buat lawatan dekat Chengdu, China pada Julai 2023. Jadi company Hong Kong ni nak naikkan kilang buat kaca dekat Rempang Eco City ni. Dan kalau projek ni jadi, kilang ni akan jadi kilang kaca paling besar dekat Asia. Projek ni juga akan buka lebih 300,000 peluang pekerjaan menjelang 2080 nanti. Menurut info daripada website WP Batam, Rempang Eco City
ni salah satu projek yang dirancang di bawah Program Strategik Nasional 2023. Rempang Eco City ni akan jadi kawasan perindustrian, perdagangan dan juga pelancongan Indonesia. Jadi, Rempang Eco City ni boleh jadi wakil Indonesia untuk bersaing dengan Malaysia dan juga Singapura. Projek ni akan dijalankan oleh PT Makmur Elok Geraha, satu company yang partnership dengan BP Batam dengan pemerintah Batam. Owner PT Mac ni ialah Tommy Winata, seorang konglomerat dan owner kepada Arta Graha Network. Bahasa mudahnya, ini projek kroni-kroni juga kan. Jadi, bila Rempang Eco City ni dah naik, diorang jangka Rempang Eco City ni akan tarik pelaburan yang boleh capai jumlah 381 trilion rupiah atau lebih kurang 1.15 bilion ringgit Malaysia pada tahun 2080. PT Mac juga akan bantu pemerintah Batam untuk tarik investor luar dengan dalam negara untuk bangunkan ekonomi dekat Pulau Rempang. So, dekat sini korang dah faham kan pasal kerajaan Indonesia nak naikkan Rempang Eco City ni. Jadi, untuk bangunkan Rempang Eco City ni, kerajaan Indonesia bagi tanah seluas 17,000 hektar yang merangkumi seluruh Pulau Rempang dengan Pulau Subang Mas. Kau dengar tak apa aku cakap tadi? Seluruh Pulau Rempang. Jadi, semua penduduk dekat Pulau Rempang ni kena keluar daripada Pulau Rempang. Kerajaan Indonesia pun dah buat plan untuk pemindahan penduduk Pulau Rempang ni. Tapi, engkau ingat senang ke nak suruh 7,000 orang ni pindah daripada tempat asal dia? Bukannya baru sehari dua dia duduk dekat situ. Nenek moyang datuk segala keturunan dia dah duduk situ daripada dulu lagi. Alih-alih sekarang ni kau nak halau diorang pergi tempat baru. Memang taklah diorang nak pindah. Macam kita lah, katakan tiba-tiba PM suruh semua orang Melaka ni pindah sebab kerajaan nak buat bandar baru dekat sini. Aku pun melenting mat. Walaupun aku menyirap traffic light dekat Melaka ni banyak now, purata dalam setiap 5 km tu mesti ada traffic light. Tak apa, aku tak kisah, aku tetap nak mati dekat sini. So, samalah juga dengan penduduk dekat Pulau Rempang ni. Tapi, perbezaan kita orang Melaka dengan orang dekat Pulau Rempang ni ialah diorang tak ada dokumen yang solid untuk mempertahankan hak diorang. Masyarakat yang menetap dekat Pulau Rempang tu pun tak ada geran tanah yang menyatakan tanah tu diorang punya. Untuk pengetahuan korang, selama ni tanah tu sebenarnya tanah kerajaan Indonesia. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebenarnya kerajaan Indonesia bagi penduduk Pulau Rempang ni buat penempatan dekat situ di bawah Undang-Undang Hak Guna Kuasa. Hak guna kuasa ni dalam Undang-Undang Nombor 5 tahun 1960 adalah satu undang-undang yang bagi hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai oleh kerajaan dalam jangka waktu tertentu. Jadi, bila nak buat penempatan atau nak usahakan tanah dekat Pulau Rempang tu, penduduk atau company akan diberikan SHGU, Sertifikat Hak Guna Kuasa, oleh pemerintah untuk mengusahakan tanah-tanah dekat situ. So, walaupun dah berketurunan dekat situ, diorang tetap tertakluk di bawah Undang-Undang HGU ni. Benda ni pun dah disahkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Ketua Pertanahan Nasional iaitu Hadijah Yanto. Beliau sendiri cakap yang penduduk dekat Pulau Rempang ni memang tak ada geran tanah. Jadi diorang ni semua duduk bawah kuasa pemerintah Batam. Bila sampai masa pemerintah Batam rasa nak guna tanah tu, penduduk kena keluar cari tempat baru. Faham tak? So benda ni lah yang jadi punca masalah yang berlaku sekarang ni. Pada 7 September 2023 berlakunya protes besar-besaran yang melibatkan lebih kurang 1,000 orang penduduk dekat Rempang Eco City. Keadaan jadi teruk bila protes tu dah jadi kecoh. Polis lepaskan gas pemedih mata dekat kumpulan protes tu. Gas tu bukan efek orang kat situ je. Efek dia sampai dekat budak-budak sekolah dekat area situ. Tempat dia orang tunjuk perasaan tu memang dekat dengan sekolah. Polis pun memang tak baling dekat sekolah. Tapi bila gas tu keluar, masa tu berangin. Angin tu bawa gas tu pergi dekat kawasan sekolah. Dalam pukul 10 pagi macam tu, pihak sekolah cakap yang diorang nampak ada asap masuk dalam kawasan sekolah. Jadi, pihak pentadbiran sekolah terus decide nak pindahkan budak-budak sekolah ni pergi kawasan hutan dekat belakang sekolah. Hutan tu pun tak ada jauh now daripada sekolah. Tapi, masa dalam proses nak pindahkan budak-budak ni, ada budak dengan cikgu yang dah hidu gas pemedih mata ni terus pengsan dan keadaan pun terus jadi chaos lah. Yang mana pengsan tu diorang terus bawa pergi klinik kesihatan guna motor sebab nak cepat. Ada juga yang dapat bawa guna ambulans. Bila jadi macam tu, budak-budak penunjuk perasaan ni terus mengamuk dan bertempur dengan pasukan keselamatan dekat luar ofis BP Batam pada 11 September 2023. Diorang siap guna parang, molotov koktail dengan batu sebagai senjata. Juru cakap polis Kepulauan Riau, Zahwani Pandra Arsyad, keluarkan kenyataan di mana 200 pegawai daripada unit polis rusuhan Brigade Bergerak yang dikenali sebagai Brimob telah dihantau ke lokasi kejadian. Seramai 43 orang telah dikenal pasti sebagai suspek yang terlibat dalam protes Rempang Eco City dan rusuhan depan ofis BP Batam. Polis Indonesia bagi warning dekat suspek-suspek ni supaya serah diri sebelum polis ambil tindakan dekat diorang. Kalau polis dah tangkap engkau, polis takkan bagi family ke lawyer ke untuk melawat engkau tau. Sebab diorang cakap diorang tak nak lawatan orang luar tu akan ganggu siasatan. Pandai-pandai le fikir kan. Kerajaan Indonesia juga tetapkan yang 28 September 2023 sebagai hari terakhir penduduk Pulau Rempang ni berpindah. Tapi penduduk dekat Pulau Rempang
rempang ni tetap tak nak pindah. Yelah, macam aku kata tadi, bukan senang weh nak pindah daripada tempat kau membesar. Kalau pindah tu sebab masalah alam semula jadi ke, masalah biological attack ke, radiation ke, boleh faham le. Ini sebab nak buat projek je, memang marah le orang kampung. Satu meeting telah pun dijalankan di antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan masyarakat Pulau Rempang. Jadi, setakat hari ini, 18 September 2023, wakil-wakil masyarakat daripada 16 kampung adat dekat Pulau Rempang ni tetap berkeras untuk menolak arahan pemindahan daripada kerajaan. Penduduk Pulau Rempang juga minta kerajaan bebaskan orang yang kena tahan pasal protes hari itu dan hentikan arahan kepada tim terpadu yang datang ke setiap rumah penduduk untuk paksa diorang pindah. Tim terpadu ni kalau dekat Malaysia lebih kurang macam FRU lah. Tapi itulah, pihak BP Batam ni dah janji dengan investor yang isu tanah tu akan settle pada hujung bulan 9 ni. Jadi kerajaan Indonesia terpaksa buat something lah untuk settlekan masalah ni. Maka Presiden Jokowi telah bagi jaminan dekat penduduk Pulau Rempang yang diorang ni akan diberikan tanah dengan rumah baru sebagai pampasan. Menurut beliau, benda ni jadi kecoh disebabkan masalah komunikasi, disebabkan maklumat tak disampaikan dengan cara yang betul dan berkesan. Beliau cakap ada surat perjanjian kepada semua family yang terlibat yang mengatakan diorang ni akan dapat tanah seluas 500 meter persegi dengan rumah seluas 45 meter persegi. Jadi untuk selesaikan masalah salah faham ni, Presiden Jokowi lantik Menteri Pelaburan Indonesia Bahlil Lahadalia untuk bagi penjelasan yang lagi tepat kepada penduduk Pulau Rempang. So itulah yang berlaku masa rusuhan Batam dekat Rempang Eco City hari itu. Ini berdasarkan bacaan aku daripada sumber-sumber yang aku boleh percaya lah. Kalau pasal Melayu ke apa ke, aku tak boleh nak komen sangat lah sebab aku tak berada dalam situasi diorang. Jadi susah untuk aku nak cakap sembarangan. Kan buatnya salah kan, dah jadi lain pula kan. As content creator ni, aku cuba untuk tunaikan permintaan korang, tapi aku pun kena bertanggungjawab juga dengan apa yang aku nak sampaikan. Faham Anyway, aku nak cakap juga yang rusuhan dekat Batam tu bukanlah peristiwa pertama yang melibatkan company daripada China. Masa bulan 1 itu hari, jadi juga rusuhan dekat kilang Jiangsu Delong Nickel Industry Company Limited dekat Sulawesi. Kilang tu pun China punya juga. Rusuhan tu dah menyebabkan 2 orang terkorban dan lebih kurang 70 orang pekerja kena tahan polis. Selain tu, ada beberapa kenderaan dan lebih kurang 100 bilik hostel pekerja yang rosak. Jadi itulah dia. Dalam kata nak kejau kemajuan ekonomi, ada juga pengorbanan yang terpaksa dilakukan. Aku harapkan isu ni dapat diselesaikan dengan cara yang baik lah, win-win situation. Aku nak cakap lebih-lebih pun tak boleh sebab negara orang. Kang aku salah cakap kang buatnya jadi isu besar, bergaduh pula Malaysia dengan Indonesia. Aku dengan Indonesia tak ada masalah apa pun, tak ada benda yang aku nak gaduhkan dengan diorang. Aku sendiri pun ada kawan daripada Indonesia, diorang semuanya elok je. Aku siap belajar banyak benda pasal Indonesia dengan diorang. Itu yang keluar video legenda Sang Kuriang tu. So, macam biasa lah, kalau korang ada pendapat, pandangan nak tambah atau nak betulkan fakta aku, korang boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah. Dan kalau korang suka video ni, nak bagi hadiah dekat kita orang, korang boleh tekan button super thanks dekat bawah video ni juga. Yang paling penting, kalau korang nak tengok video aku lagi awal daripada orang lain, korang boleh subscribe membership Keluarga Gigi Emas, RM10 je sebulan. Aku nak minta maaf dekat korang semua andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah cakap ataupun penyampaian aku kurang menyelah sikit hari ni. Terima kasih dekat korang semua yang sudi luangkan masa korang untuk menonton video aku. Semoga kita dipanjangkan umur untuk berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.